Ustaz Baharudin KU Pendidikan Islam Ustaz Baharudin adalah KU Pendidikan Islam. Jadi sebelum saya menerangkan PP ataupun penilaian berterusan, jadi Anda masuk ke universiti nanti, mereka akan menilai beberapa perkara lah. Kemahiran yang contohnya yang pertama, knowledge itu pengetahuan. Pengetahuan ini akan dinilai melalui peperiksaan bertulis. Kami berikan salah tanda ni, ini untuk subjek keras saja. Knowledge ini maknanya awak boleh apa? Dua ya. Jadi dua maknanya fizik, kimia, sainkom dan juga matematik. Ini saja yang empat yang aku bertulis. Kalau masa SPM dulu mungkin awak ambil 11 kan? 11 semua bertulis, betul tak? Ambil 10 bertulis, 9 bertulis. Tapi di sini yang bertulis, knowledge-nya ialah mata pelajaran keras. Kemahiran-kemahiran lain ni, contohnya kerjasama, komunikasi, etika dan profesionalisme, problem solving. Apa problem solving? Kemahiran menyelesaikan masalah. Ini mungkin juga ada dalam subjek keras misalnya. Mungkin dalam subjek matematik tambah. Itu problem solving, menyelesaikan masalah. Digital leadership, practical skill itu adalah masuk amal kan? Itu practical skill. Inilah kemahiran-kemahiran yang awak perlu ada nanti untuk nak minta kerja nanti. Jadi kalau awak keluar dengan result awak kata saya dapat forklift 1 baru 4.01, yang lain belum tentu lagi. Jadi kalau kita berduga nanti, dia tengok awak forklift, tapi dia tengok kerjasama macam mana. Ini berkah kerjasama ni. Kerjasama, komunikasi antar macam mana. Tahu saya kalau kita pergi berduga, dalam mungkin ada 19 beberapa kemahiran, kemahiran ataupun knowledge ini yang terakhir sekali. Dia tengok awak, walaupun apa forklift, dia tanya komunikasi macam mana. Mereka komunikasi. Sebab tu dia panggil spider. Spider maknanya dia nak belajar yang sini forklift betul kan? Forklift, E4 juga. Jadi dia nak awak punya macam ni. Gitu. Semua kemahiran ini dicapai 4.0. Itu zaman awak ni lah. Zaman PEK 21 ni. Kemahiran komputer yang tengok. Jadi awak jangan kata, ini mata pelajaran wajib je. Kita tekankan yang keras je. Yang keras satu lah. Knowledge ataupun dua ni. Yang lain dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi mungkin awak 4.0 tetapi di sini jadi macam tu. Jadi macam tu. Dia punya spider dia tak jadi. Dia nak semua sekali. Kerjasama forklift, komunikasi forklift, etika forklift, problem solving forklift, digital forklift, leadership forklift, practical skill forklift. Itu kadang-kadang orang dia dapat forklift, tapi apabila sampai ke tempat macam sini kan, dia nak buat keturunan engineer semua, dia tak boleh buat kerja. Sebab apa? Dia tidak ada practical skill. Untuk orang suka dia masa belajar dia dapat forklift, tapi apabila sampai ke sekolah, orang suruh buat padang bola, dia tak boleh buat. Ini practical skill. Jadi yang skill-skill ni semua, kalau pergi kerja, jadi dia tengok akhir sekali, dia akan tengok ni. Contohnya, kalau orang tu dia tak boleh berkomunikasi, kerja apa yang sesuai? Aku bercakapkan orang yang tak pandai berkomunikasi, kerja apa? Tak boleh kena kasih dengan orang, dia tengok orang memasak macam mana. Counter play, pegawai pemasaran, pekerjaan apa? Jaga store. Awak apa? Penggali kubur. Penggali kubur dia tak boleh komunikasi kan? Pukul 12 malam gali kubur. Pukul seorang. Ada orang nak komunikasi? Tak? Orang cuy dia orang diam. Penggali kubur, penjaga store, programmer boleh pakai? Programmer yang komputer. Sama juga.
Dan kebanyakan pelajar-pelajar sekali, itulah demo. Mereka tak suka berkomunikasi, tak suka berkomunikasi dengan orang. Cari pelanggan. Nah. Satu lagi ke etika contohnya. Kalau kita etika bercakap dengan orang, kau orang ke jumpa orang yang apa kat asrama, awak panggil pakcik. Jumpa saya, awak panggil pakcik. Saya tak marah kalau saya kahwin dengan makcik awak. Saya tak kahwin dengan makcik awak. Ha. Mau perempuan kan, panggil abang, boleh dipertimbangkan. Kalau saya kahwin dengan awak, boleh lah panggil abang. Mana-mana sini itu komunikasi tu. Komunikasi. Kita jumpa orang yang lebih dewasa daripada kita, suruh korangnya panggil tuan ke, encik ke. Dengan saya tak payah bercik-cik, panggil tuan cukup lah. Itu lebih lagi ke. Kami semuanya awak panggil ustaz lah. Kalau yang perempuan nak panggil apa je tu? Kalau yang lebih tua. Oi, pakcik. Oi, perempuan. Perempuan. Nak panggil apa kalau perempuan? Puan. Madam. Tapi baik kita salah panggil cik daripada puan kan. Kena tak kahwin lagi. Dia malah. Baik kita panggil cik. Oh, saya dah kahwin. Okey, puan. Tak ada nak test kan. Jadi ini. Knowledge dan untuk pendidikan Islam, saya tak ambil semualah dah. Pendidikan Islam dia akan menilai kerjasama. Di dalam PB ataupun di dalam penghasilan awak nanti yang akan dinilai sepanjang kelas kita. PB itu mana penilaian berterusan. Jadi kita tidak ada peperiksaan bertulis. Yang kita akan nilai ialah kerjasama anda. Kerjasama dan juga etika dan profesionalisme. Etika semasa menghasilkan kerja. Dan PB kita insya-Allah projek PBL, project based learning. Okey, ada tahu ada pengalaman tentang projek di sekolah ada tak? Pernah buat projek? Projek apa? Fly ke? Okey, projek apa? Projek apa? Buka tak nak. Buka kayu. Tukang kayu. Awak buat apa? Tukang kayu tu buat apa? Menghasilkan apa? Meja. Model. Mengajarkan model lah, model kan. Ada yang baru tadi dia kata projek sembelihan dia buat program. Itu boleh lah. Okey, ya. Jadi yang kita akan nilai anda di sini pertama ialah mengaplikasikan hubungan baik dan bekerjasama dalam kumpulan secara berkesan semasa melaksanakan tugasan. Maknanya kita akan bentuk anda menjadi beberapa kumpulan. Maka di dalam kumpulan itu kami akan nilai hubungan baik dan kerjasama antara anda. Bagaimana anda nak buktikan bahawa anda berhubung baik dengan orang lain dalam satu kumpulan? Bagaimana anda nak menunjukkan bahawa anda bekerjasama? Apabila kita bagi satu kumpulan contohnya 4 orang, jadi awak pun senaraikan contohnya. Dia ketua, penolong, SU, ahli seorang ni kan. Jadi dia akan terangkan apa peranan awak sebagai ketua. Bagaimana awak sebagai ketua bekerjasama dengan orang lain. Macam mana etika kita semasa kita berbincang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mengaplikasikan etika dan profesionalisme semasa melaksanakan tugas. Maknanya semasa anda menjalankan tugas projek yang diberikan dari itu, anda mengamalkan etika yang baik. Semasa kita mungkin projek nanti kita akan ada pembentangan akhir. Pembentangan akhir, jadi masa pembentangan kita tengok macam mana anda berkomunikasi dengan kawan anda. Contohnya kawan anda bentang, kemudian dia tak boleh nak bentang, dia teringat. Adakah anda tolong dia? Terima kasih kepada pengurusi majlis. Itu etika tu. Saya menyokong kawan saya. Itu kerjasama. Ya. Jadi projek ini apa maksudnya? Murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu atau topik. Ini kita akan bagikan. Kami akan bagikan isu dan topik yang berkaitan dengan silibus kita. Jadi tajuk saya akan sebut nanti. Dan kami betul unit kalau letakkan di dalam Google Site. Sebab kita suruh anda buat apa ni, kumpulan WhatsApp, grup WhatsApp supaya kita masukkan Google Site. Semua yang saya cakap semua ada dalam. Nanti awak boleh tengok.
Jadi maknanya yang paling penting project based learning ini ialah di akhir ini anda akan menghasilkan projek. Itu yang paling penting. Okey. Menghasilkan projek tentang isu dan topik yang telah diberikan nanti. Okey. Secara kita bagi topik, jadi anda kaji topik ini ataupun masalah ini, akhirnya anda keluar dengan satu projek. Contoh, projek apa ya? Contohnya awak nak buat contohnya botol air. Itu awak lah kan. Tapi ada kaitan dengan tadi ini. Ya. Kaedah pembelajaran yang membolehkan pelajar mengkaji suatu topik yang diberikan untuk menghasilkan produk pada akhir pembelajaran. Kita akan bagikan apa tajuk, dan dengan tajuk itu anda buat menyelesaikan masalah dan bagi satu model contohnya. Okay? Berorientasikan pelajar, maknanya awak yang buat, bukan pensyarah yang buat. Kalau masa sekolah dulu, siapa bagi nota? Cikgu kan? Cikgu bagi, semua cikgu bagi penyelesaian. Awak tak tahu nak buat, cikgu pun penyelesaian. Maknanya itu adalah pemusatan pensyarah. Hari ini kita tengok, saya bagi kuliah kan? Saya bagi kuliah. Nah, ini macam berpusatkan dulu. Hari ini untuk penerangan. Nanti minggu-minggu selepasnya, anda yang akan keluar ke depan. Ingat kami akan bagi satu tajuk. Contoh, apa nama? Mujahid. 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 Bukan mujahid. Mujahid. Minggu depan Mujahid akan bentang satu tajuk, iaitu pengertian ilmu. Jadi Mujahid pun akan cari pengertian ilmu, dan dia silakan Mujahid pun keluar depan ni, dia akan bercakap tentang tajuk ilmu. Okey ni? Nama. Daniel akan membicarakan tentang dua adab menuntut ilmu. Dua saja kita bagi. Jangan banyak-banyak sebab orang lain nak juga. Dia pun bercakap dua adab saja. 1 jam dia bercakap. Oh, bagus. Yang lain semua tidur. Adab menuntut ilmu. Contohnya ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain. Jadi itu anda akan bercakap banyak. Kita nak mengasah komunikasi anda. Tapi itu tidak dinilai. Yang dinilai ialah semasa projek ini. Projek kita nak buat. Okey, terusnya, maknanya dengan projek ini anda akan menggunakan pengalaman anda dalam dunia sebenar. Contoh, saya bagi tahu contoh. Awak nak buat program, contohnya program apa ya? Program campaign apa? Campaign apa? Campaign membaca Al-Quran. Itu program awak. Ustaz, saya nak buat program campaign membaca Al-Quran 10 ayat satu hari. Bagaimana awak nak buat program itu? Awak nak buat melalui WhatsApp ke? Awak nak buat melalui TikTok ke? Tergantung. Dia buat TikTok dulu. Kan? Campaign solat berjamaah. Boleh buat. Dengan dia apa ni? Dia buat apa dia panggil? Poster ke contoh. Jadi, kumpulan awak ni solat berjamaah ni dunia sebenar kita tak sini? Dunia sebenar kita. Jangan awak nak kaji, Ustaz, saya nak kaji tumbuh-tumbuhan di planet Mars. Bukan kita guna kan? Saya nak kaji masalah sosial di New York. Tak boleh kan? Masalah sosial di metropolitan. Masalah couple contohnya kan? Nak buat apa dia? E-polio ke? E-boot ke? Kita tak main macam ni sekarang kan? Semua E gara-gara. Boleh buat, tak ada masalah. Okay? Mata tak nampak ni. Ya. Ni juga ni kan? Buat dua-dua pakai spek. Dengan itu, awak gunakan pengalaman awak ni di dalam dunia sebenar, kemudian untuk mendapat pengetahuan baru. Jadi setelah awak buat program itu, awak tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah berkapur. Pengetahuan baru anda. Lepas present je, awak pun terus berkapur. Hasil daripada projek itu. Terus buat projek itu dia. Melahirkan pelajar yang inovasi dan kreatif. Kreatif itu maknanya mewujudkan sesuatu yang baru kan? Inovasi. Kritis macam mana kritis? Pelajar yang kritis. Macam kritis? Apa boleh terangkan kritis? Seorang yang kritis, macam kritis. Okey, sebagai contoh. Awak dapat kerja di suatu tempat, di suatu pejabat yang gajinya 2,000.
tapi dekat rumah awak. Yang satu lagi 3,000 tapi awak jauh, contohnya 50 km. Orang yang kritis dia akan fikir, ini walaupun 2,000 tapi masa aku dekat, jimat kenderaan aku tak payah pakai, aku boleh jalan kaki. Dia fikir. Tapi orang yang tidak kritis, dia fikir ini 2,000, itu 3,000, 3,000 kan. Tak ada kritis. Dia fikir buruk baik, aku sana kerja macam mana, jauh pula, kemalangan, apa contoh. Itu kritis dia mana. Tapi orang tak kritis, dia tengok angka je. 2,000, 3,000, dia tengok 3,000. Sedangkan yang 3,000 kerja pukul 8, keluar pukul 6. Yang ni yang 2,000 pukul 8, keluar 8.30. Lepas tu setengah jam kan kerja. Dia tak fikir yang ni. Macam mana nak buat tu? Langkah-langkah untuk BBL ni nanti kita akan bagi kumpulan ataupun anda sendiri bentuk kumpulan. Sekurang-kurangnya dia nak buat seorang pun boleh, tapi kita nak markah kerjasama ni lah. Ada kerjasama. Jadi kita kumpulan. Contoh kalau kita ada 6 orang, kita buat 2 kumpulan, 3 orang, 3 orang. Nanti awak boleh tanya lepas ni. Setelah mendapat topik, awak pun dah bagi kumpulan, kemudian membuat perancangan aktiviti. Apa perancangan aktiviti? Contoh ya. Perancangan aktiviti contohnya awak kena letak situ, contohnya letak objektif, kan? Sasaran peserta. Contohnya kita kata tadi, kempen apa ni? Soalan berjemaah kan? Objektifnya apa? Dah tahu dah objektif kan? Kemudian pesertanya siapa? Pelajar matrikulasi lah. Tarikhnya bila? Sepanjang semester ni contoh kan? AJK, tentative program, nanti ada semua di dalam link nanti kita akan bagi. Tak? Okay. Membuat takwin aktiviti, maknanya contoh ya, minggu pertama takwinnya, contoh minggu pertama membentuk kumpulan. Minggu kedua pilih tajuk, contohlah. Minggu ketiga kumpul bahan. Minggu keempat buat perancangan, menghasilkan apa ni, modul dan sebagainya, menghasilkan projek. Guru apa tugas dia? Guru ialah pemerhati dan juga pemantau. Ada apa masalah, awak tanya ustaz, tanya pusara awak. Kelas kita jalan macam biasa kan? Tapi mak awak masuk kelas, ustaz saya ada masalah ni, macam mana nak buat? Bukan kami yang buat. Kalau sebelum ni kempen contohnya, kempen solat berjamaah, ustaz yang buat. Awak AJK je. Sekarang awaklah dia punya pengarah programnya, awaklah ketuanya, awaklah penolongnya. Kalau perlukan kepada duit sedikit contohnya, bendahara. Jadi awak semua. Awak dengar ada yang apa ni, Ustaz Januar ceramah baru ni. Dengar? Ustaz Januar ceramah. Ustaz Januar yang ceramah mula-mula baru. Ceramah kat masjid tu, Ustaz Januar. Anak dia cakap belajar kat mana? Indonesia kan? Anak dia jaga apa? Jaga bunga. Anak dia jaga bahagian bunga. Anak dia jaga bunga. Beberapa kawan dia. Projek dia. Bunga mati, bunga hidup, bunga subuh. Dia nak susu bunga, ada program. Dia nak letak balik. Semua dia. Bukan pesara dia. Tak perlu suruh dah. Itu projek dia. Mana apabila keluar dari sini, dia boleh buat projek tersebut. Tak perlu dia suruh-suruh, tak perlu dah. Ini yang kita nak. Macam yang Ustaz Samsul buat apa AJK Masjid tu kan? Itu macam tu. Siapa yang pilih ketua AJK Masjid? Pelajar sendiri. Nanti ada AJK blok nanti. Anda sendiri yang pilih. Macam mana? Nak pilih ketua blok, nak pilih ketua aras, nak pilih SC. Anda semua. Sebab kita bukan sekolah rendah lagi, kita bukan sekolah menengah. Anda universiti sekarang ni. Selangkah dari kaki di universiti tu. Jadi benda ni semua perlu ada kemahiran digital. Yang ni tak ada masalah saya rasa ni. Tak, awak orang yang bagus semua ni. Leadership, ini kurang sih. Leadership, kepimpinan. Okay? Apa lagi? Guru, jadi penilaian dia tu, penilaian contohnya ya, awak hasilkan satu replika contohnya. Replika apa dia? Kaabah contoh kan. Dan awak menghasilkan replika Kaabah, tajuk awak adalah ibadat umrah lah, contoh saya bagi tahu umrah. Jadi awak hasilkan replika Kaabah bersama dengan cara-cara membuat umrah contoh. Bukan kita nak nilai replika yang cantik atau tidak, tidak. Tapi kami akan nilai sepanjang penghasilan itu.
awak bersuara, awak berbincang, lepas tu sampailah awak presentkan hasil awak tersebut. Nanti minggu ke berapa, mungkin 10 mungkin anda akan letakkan hasil awak. Ini hasil kami Ustaz, tajuknya ialah membuat umrah. Dan masa awak present ini, kami akan nilai seorang-seorang. Kita bukan nilai produk dia, kita nilai apa dia? Kerjasama dan etika. Kena ingat tu. Kita bukan nilai produk, kita nilai kerjasama anda dalam kumpulan dan etika awak. Profesional ni maknanya ketepatan waktu, kerja bertanggungjawab. Orang bagi dia jadi ketua, dia tanggungjawab. Dia orang bagi dia jadi ketua, dia suruh orang lain buat. Aku ketua kan, relax, sokong gitu. Tak boleh lah. Ada tanggungjawab masing-masing. Orang suruh cari bahan, bincang, cari bahan. Okey. Jadi contoh produk PBL ataupun projek apa dia? Antaranya dah ada data juga, dah ada dalam Google site. Contohnya e-folio. E-folio ni contohnya kalau tajuk-tajuk berkenaan dengan kita akan belajar falsafah ilmu tamadun Islam. Contohnya awak boleh buat folio tentang tokoh. Kalau awak modul 2, tokohnya awak boleh klik tokoh fizik, tokoh kimia, tokoh komputer contohnya. Siapa yang cipta komputer? Siapa yang mula-mula cipta komputer? Alexander Graham Bell. Siapa yang cetus idea mencipta komputer? Al-Khawarizmi. Daripada hadis Nabi yang bermula dengan huruf kosong. Komputer dulu besar beli derajat. Komputer. Al-Khawarizmi. Ibnu Firnas yang buat kapal terbang. Bukan orang kafir. Semua orang Islam. Yang buat jam semua. Maryam Astrolabi nama dia. Kalau awak contohnya yang biologi katanya apa dia? Ibnu Sina. Kenapa mereka hebat? Kenapa orang dulu hebat? Ahli sains dulu hebat kenapa? Mereka hafal Quran. Kita tu Allah tak apa. Kita lah awak hebat semua ni. Boleh hafal 30 juzuk kan? Ingat tak 30 juzuk? Kau bercakap 30 juzuk. Ingat tak? 30 juzuk? Apa Fatihah saja kan? Jadi mereka hebat. Sebab bahasa Arab mereka tu. Mereka pandai bahasa Arab. Mereka pandai bahasa Inggeris. Mereka pandai Al-Quran. Mereka pandai hadis. Kita pandai tidur, pandai makan. Sebab kita tak hebat. Okey Kak, belakang. Nama apa? Izzah. Okey Izzah. Tidur berapa semalam dah? Izzah tidur berapa semalam? 10 sebelah. Awal sangat itulah tu. Jangan tidur awal sangat. Dia ngantuk kalau tidur awal sangat. Tidur jangan tidur awal sangat dan tidur lewat sangat. Izzah jangan sini tahun depan. Depan. Okey. Contoh e-folio, e-book. Tahu lah kan? Tahu tak belaka tu? Poster. Buat poster. Macam kata apa kempen tadi tu? Kempen merancang keluarga. Kempen apa tadi tu? Amar ma'ruf nahi bukan nakir kan? Amar ma'ruf ni bukan. Apa tadi kata? Baca Quran, kempen solat berjemaah. Buat poster. Poster sama ada poster macam ni ke ataupun poster macam tu ke ataupun e-poster. Tak masalah. E-poster. Lepas tu poster tu awak sebarkan melalui WhatsApp. Itu dah kelebihan solat berjemaah. Letak video sikit contohnya. Azab-azab orang yang tidak solat berjemaah. Tak akan dapat popular contoh azab. Peta minda. Boleh buat peta minda, boleh buat macam tu. Peta minda tu. Apa lagi? Kronologi. Tek khutbah. Tek khutbah boleh. Tek khutbah ni contohnya orang perempuan buat. Izzah buat. Dia Izzah buat tek khutbah Jumaat. Kemudian Ustaz Samsul baca hari Jumaat. Tapi Izzah tak ada lah kan. Tek khutbah ini disediakan oleh Izzah dari F2 itu. Izzah perkembang lalu hidup kan. Contoh tadi apa nama ni? Daniel buat tek khutbah. Jadi Ustaz Samsul, Ustaz baru dia pun baca.
Khutbah ini dia telah mereka cipta oleh Daniel. Daniel duduk depan sekali tu. Tapi tidur juga. Dia buat khutbah pun dia tidur juga. Macam mana? Berapa aja semangat jadi apa. Itu buat khutbah tu bukan senang. Teks khutbah ataupun teks tazkirah. Buat teks tazkirah ataupun model, mereka menghasilkan model dari itu. Apa dia tu? Foto air Islami, betul kan? Kita buka tutup saja, dia baca apa dia? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita tutup saja, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk ni. Inovasi. Ini inovasi. Inovasi kan? Pelajar yang baik inovasi. Awak mungkin lah tu, kalau kita tengok kat apa ni, kat masjid-masjid ada yang kita letak tangan air keluar kan? Itu inovasi. Ada yang tiang-tiang berselawat, orang malu dah ada. Tiang selawat Allahumma salli ala sayyidina. Aku tiang aku teruk betul lah tak. Dia rasa bermalu-maluan Okey. Cipta lirik lagu. Contoh lagu apa? Sumayyah tu siapa? Tiara. Tak ada kaitan dengan tamadun Islam. Sumayyah. Siapa Sumayyah tu? Ibu siapa? Sumayyah ni, Sumayyah ni dia diazab oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni sebenarnya asal namanya Abul Hakam. Orang cerdik. Tapi kenapa nama Abu Jahil? Sebab dia mengazab Sumayyah. Dia ambil tombok, dia tutup dari bawah sampai ke atas sampai mati. Sah. Jadi Nabi tahu kita tidak berkata Jahil, Abu Jahil. Jadi Abu Jahal sampai mati. Nabi yang letakkan dia nama dia. Sebab penyiasannya tu bodoh tu. Gitu kan. Macam kan bodoh tu dia. Okey. Saya cerita kita lirik, kita puisi, buat pameran, skrip lakonan, aktiviti amal ma'ruf nahi munkar, aktiviti imarah masjid, kempen, forum. Nak buat forum pun boleh. 3 orang nak buat satu forum tu. Siap dengan apa ni? Lampu sulung apa ni? Rakaman dah. Saya pernah di sinilah kelasnya. Saya pernah belajar tu buat forum. Siap dengan roti canai dia bagi. Saya ingat sebab roti canai tu. Roti canai dia bagi air semua. Macam forum tu betul lah. Saya kata saya pun tak boleh buat macam ni. Dia buat bagus dengan ada soalan dari Birmingham tu lah. Soalan dari United Kingdom dia buat. Dia duduk sana lah, pelajar tu duduk sana kan, macam United Kingdom di sana kan. Dia ambil gambar, saya ni daripada United Kingdom, ia tanya soalan. Bagus soalan. Ya. Lakonan, tentomen. Tapi kalau lakonan, kalau 3 orang lakon apa? Mr. Pink boleh seorang kan lakon. Menghasilkan komik. Boleh juga komik. Koleksi. Awak nak buat apa dia panggil? Kompilasi ayat-ayat Al-Quran tentang biologi. Awak cari ayat Quran tentang kimia. Boleh tak masalah. Okey, setakat ni ada apa masalah? Tak ada masalah. Ada apa-apa persoalan? Masalah tak ada soalan lah. Apa persoalan tadi? Tentang PBL kita ni ataupun PB kita ni. Jadi kita akan mula mungkin minggu depan, mungkin minggu keempat tu saya nak tengok dah awak buat objektif semua. Nanti awak rujuk dalam Google Sign kan. Awak bentuk kumpulan. Kemudian mungkin kita akan bentang projek kita pada minggu ke-12. 12 tu baru bentang projek. Apa hasilnya? Ustaz kami buat poster Ustaz. Kita akan bentang poster. Tak apa Ustaz, kami nak buat forum. Okey, buat forum. Tapi betul-betul saya tak nak forum kemudian tengok, kemudian tak ingat. Orang tanya soalan tak tahu. Biar sungguh-sungguh buat. Ya, kita buat biar bersungguh-sungguh. Jangan kita buat ala kadar tadi. Sebab kalau awak dah pandai buat di masa sini, nanti awak masuk di mesti nanti senang. Jadi mesti nanti awak mungkin akan disuruh satu subjek, satu kursus, mungkin 1 minggu, 2 kita menghasilkan tadi. Ini kan. Masuk universiti, dia bagi tajuk. Lepas tu kan, kalau masuk universiti, pensyarah bagi tajuk. Lepas tu, minggu depan, bentang. Itu je kita. Tajuk. Dia tak ceramah apa-apa. Bentang. Lepas kita bentang, baru dia ulas.
jawab itu. Bukan macam kat sekolah kan, sekolah cikgu ada. Sekarang anda. Kami dah jadi cikgu dah, anda pun jadi cikgu. Okey? Dan itu berapa? Jadi setiap kumpulan perlu menyediakan laporan projek meliputi perkara berikut: tajuk, tarikh dan tempat pelaksanaan,